Boleh tak korang bayangkan kalau korang terpaksa meneruskan hidup 5 tahun, 10 tahun akan datang dengan mata tertutup macam ni? Mesti korang rasa susah kan? Macam mana korang nak meneruskan hidup kan? Dalam keadaan mata tertutup, macam mana korang nak pergi membeli belah? Untuk korang di luar sana, kalau yang suka menonton movie tentang post-apocalyptic, tentang movie tentang hari kiamat, tentang macam mana dunia ni berakhir, macam mana agaknya hidup di akhir zaman dalam keadaan huru-hara kekacauan, nak pergi kerja kena bunuh, rompak sana sini, rogol sana sini, movie ni adalah paling sesuai untuk korang. Movie ni adalah arahan Susan Beer tahun 2018 dirilis, dan movie ni juga based on novel yang dibawa nama yang sama, iaitu Bird Box juga sendiri. Jadi dalam movie ni pada mula dia terus cikgu boleh nampak Sandra Bullock melakukan watak sebagai Mallory. Dia terus marah kepada dua orang budak ni, tak sure nama dia apa, tapi dia orang gunakan nama sebagai boy and girl. Dia terus marah budak ni, kita akan berlayar menggunakan perahu dalam lebih kurang 2 jam. Jadi apa pasal ni? Jadi cikgu boy pun tengok terus kan, macam lain macam kan, dengan nama pun nama Bird Box. Jadi kenapa nama Bird Box tiba-tiba blindfold macam tu? Jadi kita pun tengok, cikgu boy pun layan. Cikgu boy melayan pun dia terus 5 tahun sebelum tu, di mana waktu tu Mallory seorang single mother, dia tengah pregnant dan kakak dia datang ke rumah, dan kakak dia setuju untuk bawa pergi ke check up. Kakak dia selalu pergi daily routine lah, daily check up baby. Dan tiba-tiba dekat TV yang diorang tengah tengok tu, ada satu berita daripada Rusia. Macam tu ada satu wabak penyakit di mana semua orang bila terdedah, terpandang, tertengok ke macam tu, semua orang akan jadi insane lah. Semua orang akan automatik bunuh diri sendiri. Jadi dia macam wabak ni pelik lah. Jadi kalau korang suka movie macam ni, memang sesuai untuk korang. Jadi lepas tu dia pun pergi ke daily routine, check up semua okey. Di hospital tu tiba-tiba adalah seorang perempuan ni yang pada tadi diorang nampak terserempak. Tiba-tiba after diorang dah check up tu, perempuan ni tiba-tiba hantuk-hantuk kepala kat dinding. Jadi diorang pun macam pelik, apa salah perempuan ni, dia psycho ke apa kan. Jadi diorang pun drive macam biasa. So kakak dia pun drive kereta sebab dia pun pregnant kan. Jadi dia drive, tiba-tiba chaos, sana sini huru-hara dengan memang director ni memang genius lah. Memang huru-hara tu memang real. Dia tak menggunakan CGI yang terlalu tinggi, just memang real scene. Semua huru-hara dan accident sana sini, bandar tu jadi macam pekan cowboy lah, dah tak ada undang. Lepas tu once tiba-tiba dia dapat satu ring call, kakak dia dapat satu call, dan Sandra Bullock ni pergi selak ke belakang untuk ambil telefon kakak dia. Dan tiba-tiba kakak dia tu terpandang kakak dia tengah drive kan, mestilah kakak dia pandang ke depan, dan boom, accident. Dan kakak dia berdiri kena sodok dia lori sampah. Jadi something lah, jenis Sandra Bullock pun lari pergi ke satu rumah ni. Ada seorang perempuan ni datang nak tolong dia sebab dia pun pregnant. Sandra Bullock tersarat mengandung. Jadi perempuan tu rela untuk tolong. Dan dari situlah cikgu tiba-tiba macam syak something tentang cerita ni. Macam dia nak bawa something tau, dia nak bagi hint kepada penonton. Tiba-tiba orang yang tengah menolong tadi tu, dia cakap yes, she's pregnant. Dan tiba-tiba dia pandang ke atas dan dia cakap mom, it's beautiful. Kalau korang tengok, ada korang perhatikan betul-betul hayati dialog dia, ada satu mesej yang director cerita ni nak bagi kat korang kat luar sana tau. Blindfold. Jadi diorang pun kaji apa benda yang berlaku di luar sana. Semua orang suruh stay at home. Jadi apa benda yang sebenarnya berlaku. Dan seorang lelaki Chinese ni, jiran-jiran kejiranan diorang, dia terdetik untuk nak tengok apa di luar sana. Kan kita ada CCTV, dia cakap, why not kita check melalui CCTV. Dan diorang deal lah siapa yang akan tengok. Dan si Chinese ni dia pun duduk, nama dia lupalah, cikgu dia bersiap berikat. Dan dia terpandang, kalau korang tengok balik, dia punya entity ataupun supernatural power tu bukanlah macam Bigfoot ke, bukanlah macam hantu galah ke. Dia just datang berupa angin je. Dan tiba-tiba dia menggigil dan dia hantukkan kepala dia, dan dia mati. Dan semua dalam rumah tu jadi histeria lah, psycho. Jadi pun Sandra Bullock pun, dan diorang pun continue lah
Diorang still duduk lagi dalam rumah tunggu update daripada media. Jadi memang cerita tu memang macam represent kita tau. Macam kenapa 2018 tiba-tiba diorang dah predict macam yang kita alami satu dunia 2020. Adakah director tu nak bagi hint akan ada satu wabak, akan ada satu entiti ke di luar sana, ataupun just sekadar macam nak bagi kita kesedaran ke macam mana? Okay, kepada korang yang masih lagi tengok video ni, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa tekan bell untuk dapatkan setiap notifikasi daripada Cikgu Boy sendiri. Okay, lepas tu Cikgu Boy pun layan dalam 3-4 orang. Dia pun pergi ke Rosimat untuk dapatkan supply lah, untuk dapatkan food supply. Ada yang ikut, ada yang Charlie tu dia sendiri memang pernah bekerja di supermarket tu. Dan jadi dia orang pun layan lah, dia follow semua, ambil makanan. Dan tiba-tiba si Charlie tu terdengar kawan baik dia dikurung di dalam bilik storage. Dan sebab Charlie kenal dan Charlie nak selamatkan kawan-kawan dia yang lain ni yang datang bersama dia, dan dia pun pergi korbankan diri dia dan dia pun dibunuh. Jadi di situlah permulaan cerita tu, macam mana Sandra Bullock asalnya di situlah permulaan cerita tu. Sebab apa diberi nama sebagai Bird Box, di mana Sandra Bullock menyelamatkan sekumpulan burung lah. Dia kurang 3 ekor 4 ekor burung. Sebab apa dia Bird Box? Sebab burung ni macam bagi detektor tau. Dia bagi sense, dia bagi hint bila benda tu datang, bila dia datang. Dan semua akan, burung tu akan chaos lah, dia akan hysterik sikit. Dan di situlah director tu nak, dan di situlah, sebab tu lah Sandra Bullock continue dia punya journey untuk bawa burung tu. Dan ke mana-mana dia akan bawa burung tu. Dan lepas tu dia orang pun pulang ke rumah dan dia orang discuss semua. Tiba-tiba si Olympia ni pun dia sama juga pregnant. Dia diselamatkan oleh Sandra Bullock untuk masuk rumah tu. Sebab dia pun syarat juga mengandung. Olympia pun terbuka pintu. Ada satu scene tu dia terbuka pintu. Kalau korang tengok, ada seorang lelaki ni nama dia Gary. Mula-mula masa Gary ni dia cakap, si Douglas ni dah macam perasan. Douglas lakonan J. Malkovich, dia dah perasan macam something dengan Gary ni, macam something yang suspicious. Cikgu pun perasan apa yang dia cakap tu macam something. Jadi si Douglas ni dia cakap, kau kena keluar, kau akan bagi chaos kat rumah kita orang ni. Tapi yang lain-lain ni semua macam sangka baik tau, macam husnuzon kan. Tak apa, dia ada seorang perempuan, ada seorang makcik tu pun dia pergi hentak kepada si Douglas ni. Si Douglas tu pengsan dan dia kurung dalam garaj. Dan si tiba-tiba dua orang ni Sandra Bullock dan Olympia ni dah syarat, tiba-tiba dah nak bersalin pula. Selamatlah ada makcik tu sebagai savior lah, makcik tu yang menyambut sebagai bidan kan. Makcik tu sambut baby. Dan tiba-tiba Gary ni jadi psycho. Makcik gue pun perasan masa once dia keluarkan drawing tu, memang ada something yang error lah dengan dia. Jadi dia keluarkan drawing tu, dia gaya lagak dia, betul dia masukkan sketch burung, sangka burung tu dalam freezer. Jadi macam something lah. Dan si Douglas ni cuba bagi hint, ketuk-ketuk pintu, ketuk-ketuk. Jadi kawan-kawan semua macam tak perasan sebab diorang tengah busy dekat atas. Si Tom pula baru lepas pensan, kena ketuk dengan si Gary. Dan tiba-tiba dan tak semena-mena, tiba-tiba si Gary ni dia naik atas dan dia cuba untuk ambil baby tu, dan dia semua buka semua, langsir-langsir semua dia buka. Jadi macam suspicious lah. Gary ni macam psycho. Dan si Olympia pun terpandang juga kat luar tu. Terus dia pun bunuh diri lah, baru lepas bersalin terus bunuh diri kan. Jadi baby yang baru Olympia lahirkan tu, baby girl, dia diselamatkan oleh Mallory lah. Sandra Bullock selamatkan untuk bawah jagaan. Lepas tu si Gary ni jadi gila tau. Dia macam apa hal psycho gila ni kan. Dan si Douglas ni dia ambil shotgun dengan blindfold dia semua, mata sebab pintu tingkap semua terbuka. Jadi dia pun tembak lah. Dia cuba untuk tembak si Douglas tu. Dan Douglas ni pandang elak, kena tembak sikit dan dia bunuh si Douglas dengan gunting. Kalau korang masih menonton video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Dan untuk korang yang di luar sana yang memang suka gila movie post apocalyptic ni, yang cikgu nak bagi disclaimer sikit lah. Movie ni tidak sesuai lah ditonton bersama keluarga. Sebab faham lah sini kan, dan movie ni di rated sebagai 18XX. Dia ada aksi-aksi yang tidak sewajarnya ditonton oleh golongan kanak-kanak lah. Jadi dan lepas dah ke chaos tu, diorang pun continue hidup
Sandra Bullock dan Tom yang masih survive. Sandra Bullock dan Tom masih survive, dan orang pun still contact guna walkie-talkie untuk sampai ke kawasan yang selamat tu lah. Jadi cerita ni memang syarat lah dengan drama, ada sikit scene-scene yang mencemaskan, suspense tu memang top tip-top. Dan tak lupakan juga cerita ni dinominated, ada nominated as kalau perasan dia nominated sebagai visual effect, memang visual effect dia terbaik, dan juga ada dia nominated sebagai casting society Amerika lah. Memang movie ni not bad lah. Dia bagi dia bagi macam kira naik tengah-tengah tengok masa layan movie tu. Kalau korang tengok betul-betul macam besok tu korang nak keluar, aku nak pakai blindfold kat sini ke nak pakai mask, jadi macam suspense lah. Jadi macam uish, aku nak pakai mana ni, blindfold ke? Jadi masa ending tu sebenarnya diorang pun selamat pergi ke, diorang pun dengan menggunakan perahu, berlayar sampai perahu tu. Memang mata sepanjang masa tu tutup dengan kayuh semua. Dengan Sandra Bullock bawa 2 orang lelaki tu, dan diorang dah besar dah 5 tahun kemudian yang Sandra Bullock, dan juga bawa anak 2 orang tu. Anak dia seorang, dan lagi seorang tu adalah anak Olympia, dan dia bawa untuk pergi sampai ke kawasan yang selamat lah di dalam hutan. Jadi diorang menggunakan sungai untuk hanyut sampai ke kawasan yang rendah. Jadi ada scene yang di mana di ending tu, kalau korang tengok movie ni, korang mengharapkan ending dia macam Sandra Bullock dapat fight siapa entity tu ke supernatural tu, movie ni mungkin tak sesuai lah. Macam korang tak boleh harapkan lah ending dia macam Sandra Bullock dapat jumpa vaksin ke, Sandra Bullock dapat fight ke. Jadi dia bukanlah, ending dia bukan macam tu. Dan apa yang bila Cikgu Boy layan, bila Cikgu Boy baca kat Facebook, baca kat Twitter, baca dekat Wikipedia, sebenarnya apa yang director ni nak terangkan, director ni dia macam nak bagi kita, dia nak bagi dekat audience di luar sana tu satu message tau. Kesedaran tentang depression ni lah apa yang Cikgu Boy paling suka lah ayat dia kita baca, Cikgu Boy baca. Dia nak bagi itu apa yang dimaksudkan. Dia nak bagi kita di luar sana faham tau apa itu depression. Depression ni, kemurungan ni merupakan salah satu, dia juga merupakan satu penyakit mental tau. Jadi kita tengok orang kat luar sana, kadang kita nampak happy, senyum, pandai buat lawak, pandai jejaka, tapi kita tak tahu tau dalam dia bersedih. Kita tak tahu, tiba-tiba kita balik lepak-lepak dengan member, tiba-tiba esok dia member dah arwah, commit suicide, bunuh diri. Kita bukan lagi pula sekarang ni dalam krisis ekonomi. Jadi movie ni memang sangat sesuai lah untuk korang. Memang tiba-tiba kita besok kita jumpa, kau tak dengar ke member ni dia dah meninggal. Apa pasal bunuh diri, makan Panadol banyak. Dan memang movie, dan memang apa yang message yang nak dibawakan oleh director tu, bagi cikgu memang satu yang amat luar biasa lah. Jadi macam betul juga kan, sebab kita pun sekarang kita still lagi di bawah paras macam depression ni. Kau iman tak kuat lah, kau solat pun tak nak lah, macam mana. Info yang Cikgu Boy baca, dia ending dia tergantung. Jadi memang director saja nak buat macam tu, dia nak bagi message supaya kita faham apa yang berlaku di luar sana tau. Apa yang berlaku, apa yang diorang nampak tu adalah depression tau. Macam once kau dah jam dalam tu, kau boleh, ada satu message yang dibawa oleh Sandra Bullock, kau boleh untuk survive, tapi kau kena voice out. Kita kena holding hand together, sama-sama kena support each other. Kalau kita tengok, kita kena sama-sama support each other, kena voice out, tak boleh nak pendam, tak boleh nak macam tu pendam. So kita kena sama-sama support, sama-sama kita support untuk kawan-kawan kita di luar sana. Apa yang ada masalah, sama-sama ceritakan, tak boleh sembunyikan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk jadi pendengar kita. Itulah message Cikgu Boy rasa yang nak dibawa. Itu adalah pandangan Cikgu Boy sendirilah. Itu adalah message yang ingin director sampaikan kepada penonton lah. Dan ada juga sedikit info tambahan Cikgu Boy nak share dekat korang. Dalam trivia lah, bila cikgu baca dalam IMDb, kalau IMDb rating movie ni, rating dia adalah 6.6. Jadi rating dia not bad juga. Dia rating sepanjang penggambaran tu, lebih kurang 50% masa penggambaran cerita tu
Sandra Bullock, aktor ni, pelakon utama ni, dia menggunakan blindfold. Berapa banyak kamera kena sodok dengan dia. Marah budak-budak tu, jadikan budak tu takut tau. Memang betul-betul dia kena marah. Berapa kali kena marah dalam scene kan. Sekejap director cakap cut, sekejap director cakap cut. Memang kena marah betul-betul. Tengok memang Sandra Bullock ni kalau dia berlakon, memang bagi 100% lah. Okey, kalau video kali ni, kalau korang di luar sana yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Cikgu Boy untuk bantu kita, untuk bantu Cikgu Boy sama-sama naik kita. Itu saja untuk video, untuk movie kali ni. Okey, untuk korang di luar sana tak handsome tak apa, jangan lupa subscribe. Okey, thank you. Assalamualaikum.